Get ready to the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGK THO kelas pertama 2025. Apa khabar warga Maya yang dihormati sekalian? Okey, pada hari ini tibalah giliran saya ya untuk berkongsi tentang kajian penyelidikan yang telah saya lakukan. Kajian saya ni agak lama ya tuan-tuan dan puan-puan, pada Mei 2012. Jadi saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit kita kata membuka minda ya, sedikit ilmu ya kepada para penonton, khususnya ya kepada bakal-bakal PhD, bakal-bakal pelajar PhD kita lah, ataupun yang sedang ya dalam proses untuk menyiapkan tesis ya, ataupun yang baru nak mohon untuk menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di pagi ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Campus Tun Hussein On ya, kerana melalui program wacana ilmiah ini, untuk makluman para penonton, saya merupakan pembentang penyelidik yang ke-18. Jadi program wacana ilmiah ni telah bermula sejak 1 September 2021 dan saya merupakan warga IPGK THO yang terakhir untuk berkongsi tentang tesis ya penyelidikan di peringkat PhD kami, dan seterusnya akan diikuti oleh pensyarah ya daripada IPG Campus Temanggung Ibrahim, IPG Campus Raja Melewa, IPG Campus Perempuan Melayu Melaka, dan keseluruhannya akan ada sebanyak 30 program wacana ilmiah yang akan berakhir insyaAllah pada 21 Disember 2022 ya. Jadi terus kekal ya bersama dengan IPG IPG Campus Tun Hussein On ya di channel ya Ipto Media kita, channel YouTube ya Ipto Media kita, dan kami mengharapkan perkongsian ya daripada pelajar-pelajar ya ataupun yang kami yang sudah bergraduan ini, pengalaman kami sebab PhD ni is a journey kan ya, journey seseorang tu berbeza-beza ya, jadi akan memberikan sedikit orang kata tips ya, tips ataupun orang kata sedikit pengalaman lah ya, terutama kepada bakal-bakal ya, bakal-bakal pelajar PhD dan juga yang sedang menyiapkan tesis. Okey, para penonton sekalian, pihak universiti ya boleh saya rasa paparkan slide saya. Okey, jadi ini adalah tajuk tesis saya di peringkat PhD, yang mana saya merupakan pelajar Fakulti Pengajian Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia. Ya, saya mendapat HLP untuk menyambung pengajian di peringkat PhD pada tahun 2008, dan alhamdulillah saya viva pada Mei 2012 dan saya menghantar tesis saya untuk penilaian pada penghujung 2011. Maknanya sebelum saya melapor diri untuk kembali semula berkhidmat di KPM, pada masa itu tesis saya sudah pun siap. Ya, jadi itu yang pengalaman saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton di luar sana ya. Jadi kalau boleh, siapa yang sedang belajar, cuti belajar secara HLP, sebelum kita melapor diri untuk kembali semula berkhidmat atau kembali semula bekerja, seboleh-bolehnya tesis kita dah submit. Sebab kalau kita belum sempat submit tesis, maka itu yang akan menjadikan dia mengambil masa yang sangat panjang untuk menyiapkannya, kerana kita kena fokus pada kerja dan pada masa yang sama tesis kita kita belum dapat siapkan. Jadi kalau boleh siapkan tesis, submit,
baru kita lapor diri. Jadi sekarang ni orang banyak istilah lah GOT, graduate on time, GBT, graduate before time. Kalau before time tu sangat bagus lah. Maksudnya sebelum kita daftar, proposal kita dah siap. Jadi bila kita dah daftar, kita tinggal nak proposal defend, collect data dan juga menulis. Jadi itu lebih bagus. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh dapat GBT, graduate before time. Macam saya graduate on time, tetapi viva saya tu saya submit thesis saya pada Disember 2011, tapi saya viva pada April 2012 dan saya sempat bergraduat pada Oktober 2012. Jadi dia mengambil masa yang tidak begitu lama. Okey, tajuk kajian saya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi kendiri guru sekolah menengah Malaysia dalam pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Okey, tentu tuan-tuan dan puan-puan tengok tajuk dekat slide dengan tajuk yang saya baca ni berbeza. Untuk makluman, ini adalah tajuk asal saya, faktor yang mempengaruhi efikasi kendiri terhadap penerapan nilai pendidikan alam sekitar dalam kalangan guru sekolah menengah di Malaysia adalah tajuk semasa saya viva. Jadi apabila selepas viva, pemeriksa examiner saya minta saya ubah tajuk. Jadi dalam tempoh saya membuat pembetulan dan correction tersebut, maka masih lagi tajuk boleh diubah. Jadi nasihat saya yang pertama, janganlah kita terlalu risau dengan tajuk tesis kita. Jangan kita terlalu risau kerana walaupun kita sudah viva, tajuk kita masih boleh berubah. Jadi tajuk saya yang final adalah faktor-faktor, dua kali faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi kendiri guru sekolah menengah di Malaysia. Jadi kita letakkan responden kita tu kat depan dulu. Faktor-faktor apa perkaranya yang mempengaruhi apa perbuatannya, topik kita tu efikasi kendiri guru siapa sekolah menengah di mana di Malaysia dalam pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Jadi bidang saya pendidikan alam sekitar. Apa yang saya kaji dalam pendidikan alam sekitar itu adalah efikasi kendiri, self-efikasi dalam kalangan siapa? Guru sekolah menengah di dalam pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Jadi bidang kita tu letak dekat hujung. Responden kita tu datang kat depan. Jadi itulah teguran daripada pemeriksa. Okey, next. Okey, sebagai pendahuluannya, yang ini saya rasa agak ketinggalan lah sebab saya mengkaji pada tahun 2012. Sekarang sudah 2022. Maksudnya sudah 10 tahun berlalu. 10 tahun berlalu, tetapi saya lebih kepada nak berkongsi dengan para penonton prosesnya. Kalau dari segi teori, kalau dari segi problem statement, dari segi dasar tu memang sudah agak ketinggalan. Maklumlah sudah 10 tahun berlalu. Jadi semasa saya menjalankan kajian, kita dapati bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini tidak sahaja bertumpu kepada kemajuan pelajar, tetapi juga kepada kemajuan guru. Sebab itu kajian saya fokus kepada guru sekolah menengah, guru sekolah menengah, bukan kepada pelajar sekolah. Jadi pada masa itu kita ada standard guru Malaysia yang mana tahap kompetensi dan profesionalisme yang patut dicapai oleh guru telah ditetapkan di SGM. Yang ini di bawah dulu pun dia tak panggil bahagian profesionalisme guru, dipanggil bahagian pendidikan guru atau BPG. Kemudian guru berefikasi dan berkualiti, kekal berkualiti, dan guru adalah pelaksana dasar. Okey, sekarang ni kita banyak dasar-dasar terkini di KPM, TS25, transformasi sekolah, dasar pembelajaran berasaskan sekolah, PBD, pembelajaran pentaksiran berasaskan sekolah, PBS, pentaksiran berasaskan bilik darjah, PBD, merupakan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak KPM. Dan yang nak melaksanakan tu adalah guru di sekolah. Jadi begitulah juga dengan dasar-dasar yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. Okay, next. Okay, next .
Baik, pelaksanaan pendidikan alam sekitar ya pada tahun 2010 sehingga kepada 2012 ya, pada masa itu adakah guru-guru ya berefekasi diri tinggi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan alam sekitar ya. Mengapa saya fokus kepada PDP alam sekitar? Kerana kita lihat ya, dan pada masa kini juga isu alam sekitar makin tidak dapat boleh ditangani ya. Tambah kita baru saja lepas pandemik COVID-19 ya. Masa berlakunya COVID kita lockdown ya, ataupun kita kata kita PKP lah ya, langkah kita tidak boleh keluar ya daripada rumah, work from home. Pada masa itu kita dapati alam semula jadi kita, udara kita, air kita, sungai, laut kita sangat bersih. Kenapa? Sebab manusia semua tak boleh keluar daripada rumah ya, kita lockdown dan kita work from home. Tetapi ya, walaupun alam sekitar kita ya, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah satelit daripada satelit, gambar satelit daripada USA ya, kita tengok daripada NASA ya. NASA boleh tengok secara live ataupun bukan live pada sekitar tahun 2020-2021 semasa semua lockdown. Partikel-partikel ya pencemaran udara seperti karbon monoksida, karbon oksida, nitrogen dioksida yang terbebas ke udara, seolah-olah macam bumi kita ini bersih ya, bumi kita ni bertafakur kerana kilang-kilang tidak mengeluarkan asap ya, semuanya tidak beroperasi akibat COVID. Begitu juga dengan lori-lori pengangkutan kenderaannya yang mengangkut barang-barang, semuanya terhenti ya. Begitu juga kesesakan jalan raya tidak berlaku semasa tempoh COVID ya, semasa tempoh lockdown. Tetapi akan ada timbul isu yang lain, iaitu sampah sarap semakin meningkat ya. Sebab bila kita duduk kat rumah, rakyat Malaysia ya ataupun warga di dunia ini melakukan pembelian secara dalam talian ya. Kita order makanan dekat Grab, kita order makanan dekat Foodpanda, kita shopping ya dekat online dengan Zalora, Lazada dan juga Shopee. Pembungkusan ya, packaging makanan yang kita order itu menyebabkan sampah sarap sebenarnya semasa lockdown semakin meningkat. Begitu juga makanan-makanan dahlah kita order, kita masak ya, kemudian kita duduk kat rumah, kita makan kerana kita cepat lapar ya, kita tak ada aktiviti luar, maka sampah sarap daripada sisa-sisa domestik itu makin meningkat. Jadi memang laut kita bersih, pantai kita bersih, tak ada pencemaran, sungai kita bersih, tak ada orang buang sampah dekat sungai, tetapi sisa-sisa daripada pembungkusan yang kita shopping secara online itu semakin meningkat. Jadi inilah sebabnya kita harus ya sentiasa peka dan prihatin terhadap isu-isu pendidikan alam sekitar ya. Jadi semasa saya membuat kajian ini tahun 2010 ya, 2008 sampai 2012, jadi saya nak mengukur apakah faktor ya yang mempengaruhi efikasi diri guru-guru sekolah dalam menerapkan nilai pendidikan alam sekitar di sekolah ya. Okey, seterusnya. Okey, jadi untuk kita mengukur efikasi diri dalam pendidikan alam sekitar, selain daripada faktor efikasi diri, ada juga faktor pertimbangan, judgement, faktor kemampuan dan faktor keupayaan. Tetapi dalam kajian saya hanya fokus efikasi diri ya. Okey, next. Okey, apakah problem statement dalam kajian tesis saya ya? Jadi berdasarkan Pudin S, Taggi dan juga Periasamy 2004 ya, Environmental Education in Malaysia and Japan ya, boleh diakses ya seperti yang tertera di skrin, dan juga kajian oleh Aini Mat Said, Nurizan Yahya, Fakhru Razi Al-Ahmadun ya 2007 menyatakan bahawa ya kita Kementerian ya alam sekitar ya, kalau masa dahulu dipanggil di bawah Kementerian alam sekitar ya, dan sekarang ni kita ada Kementerian Sains ya, Teknologi dan Alam Sekitar, dan juga kita ada KETA,
Kementerian Teknologi Hijau, teknologi air dan sebagainya. Memang sudah dibangunkan, sudah digubal polisi ataupun dasar alam sekitar negara. Dan pada masa itu juga sudah ada buku panduan guru pendidikan alam sekitar merentas kurikulum. Yang ini memang lama lah, KBSM, KBSR. Masa tu tahun 1988. Yang menyatakan bahawa tidak semua guru menggunakan buku panduan yang telah disediakan untuk mengajar pendidikan alam sekitar, dan buku panduan yang disediakan tidak membantu guru secara sepenuhnya dalam melaksanakan aktiviti pendidikan alam sekitar. Begitu juga dengan kekangan masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran, masalah peruntukan untuk menjalankan aktiviti alam sekitar. Dari segi kewangan juga ada isu pada waktu itulah. Okay, next. Okey, jadi objektif kajian saya adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, sikap dan kesedaran guru terhadap alam sekitar. Okey, para penonton bila kita membicarakan tentang alam sekitar, kita tak boleh lari daripada 3 perkara. Satu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang kedua berkaitan dengan attitude atau sikap, dan yang ketiga berkaitan dengan kesedaran, awareness. Kalau kita, warga Malaysia, rakyat Malaysia ada ilmu pengetahuan, tetapi kita tahu kalau kita buang sampah, longkang tersumbat. Apabila berlaku hujan lebat dalam tempoh 1 jam, maka akan berlaku banjir kilat. Sebab itu Kuala Lumpur sering berlaku banjir kilat akibat daripada sistem pembetongan, sistem pembuangan sampah kita yang tidak terurus dengan cantik lah. Maka sebab itu kita sering menerima masalah bencana alam iaitu banjir kilat. Begitu juga dengan banjir yang berlaku secara besar-besaran. Kemudian begitu juga dengan aktiviti penebangan hutan dan juga penerokaan hutan untuk tujuan pembangunan. Itu yang menyebabkan sungai kita menjadi cetek. Jadi apabila berlaku hujan dengan kadar yang lebat dan dalam tempoh yang lebih daripada 1 jam, maka arus air akan cepat naik dan dia akan melimpah ke tebing, maka kampung-kampung yang berdekatan dengan sungai akan mudah dinaiki air. Jadi kita kena ada ilmu. Selepas kita ada ilmu, kita tunjukkan sikap kita untuk kita nak memelihara alam sekitar. Tidak susah, kita jaga sahaja tingkah laku kita, kita ada kesedaran, ditambah pula dengan kesedaran, maka insya-Allah isu ataupun masalah alam sekitar itu dapat kita atasi. Kemudian saya masuk juga elemen kepimpinan instruksional pengetua. Sebab kita tahu dekat sekolah, kalau pengetua tidak support, pengetua tu ada ilmu, ada menunjukkan tindakan, ada kesedaran. Tapi jika tidak ada sokongan, support daripada kepimpinan pengetua, maka susah juga cikgu nak melaksanakan aktiviti alam sekitar kepada murid-murid di sekolah. Kemudian saya objektif saya juga mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru dan juga mengkaji perbezaan signifikan efikasi kendiri guru berdasarkan faktor demografi responden saya, iaitu guru-guru saya. Okay, next. Okay, objektif yang kelima mengkaji hubungan. Tadi kita tengok perbezaan signifikan. Yang ini juga melihat hubungan efikasi kendiri guru dengan faktor demografi dan juga faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran, serta juga kepimpinan instruksional pengetua. Dan juga akhir sekali mengkaji pengaruh regression efikasi kendiri guru berdasarkan faktor latar belakang, faktor demografi, sikap, pengetahuan, kesedaran dan juga kepimpinan instruksional. Maknanya dalam saya ada 6 objektif kajian, 3 berkaitan dengan deskriptif dan 3 lagi berkaitan dengan inferensi. Kajian saya adalah kajian kuantitatif. Sebab kalau nak campur kuali dengan kuanti, saya rasa memang satu proses yang sangat sukar sebab saya dapati ramai pelajar-pelajar kita atau guru-guru kita membuat kajian mixed method. Boleh buat kajian mixed method, tetapi kita perlukan lebih masa, lebih tenaga, lebih kemahiran, lebih pengetahuan, lebih pembacaan kalau kita nak buat mixed method. Jadi tadi saya ada perbezaan signifikan, saya ada hubungan signifikan dan saya juga mempengaruhi, mengkaji tentang pengaruh regression di situ. Okay, next. Okay, persoalan kajian yang ni boleh skip. Jadi kalau saya ada 6 objektif, saya juga ada 6 persoalan kajian. Okay, boleh skip yang ni.
Okey, 6 ya. Okey, next. Okey, apakah kepentingan kajian ya? Okey, guru-guru berada di persimpangan ya. Di satu pihak guru hendak melaksanakan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid, kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya kalau kita buat aktiviti berkebun, ya kalau kita buat aktiviti kita semula, kalau kita buat aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah, sebenarnya itu sebuah satu aktiviti yang sangat menarik. Tambahan sekarang ni kita ada pembelajaran bermakna ya atau deep learning. New pedagogy for deep learning, capacity pedagogy untuk pembelajaran bermakna, dan pelajar-pelajar juga terlibat dengan showcase, dan kebanyakan tema-tema yang dipilih adalah tema untuk memelihara alam sekitar. Sangat seronok sebenarnya ya kalau cikgu-cikgu dapat mengajar ya, sama ada dia cikgu BM, cikgu English atau cikgu Sains ya, atau cikgu pendidikan Islam, memang ada nilai-nilai alam sekitar boleh diselitkan di dalam pengajaran kita. Ya, jadi guru-guru berada di dalam persimpangan. Ya, di satu segi mereka nak mengajar, di satu segi ada cabaran. Ya, cabaran dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan dengan nak memelihara alam sekitar. Ya, dan mengamalkan nilai alam sekitar dalam projek-projek pembangunan, ya, menghakis ketamakan dan mengaut keuntungan ya. Sebab kita tak mahu kalau kita tengok saja kawasan hutan, tengok je tasik, kita terus nak buat pembangunan di situ. Of course lah kita dapat keuntungan yang lebih, tetapi kita terpaksa korbankan keindahan ya, kelestarian alam sekitar kita. Dan kita harapkan melalui education ya, melalui pendidikan, kita mampu menimbulkan kesedaran kepada masyarakat di luar sana, dan di sinilah peranan sekolah, peranan guru, peranan pihak pemimpin sekolah, peranan pensyarah, peranan pihak pengurusan untuk kita menjadikan institusi pendidikan kita ya, sama ada IPG, universiti, sekolah ya, ataupun kolej-kolej kerajaan ataupun kolej swasta ya, universiti kerajaan atau universiti swasta, untuk kita menerapkan pendidikan alam sekitar ya. Okey, next. Jadi kajian ini memang mempunyai signifikan dan kepentingan yang sangat tinggi. Okey, sedikit berkaitan dengan literature review. Jadi untuk pendidikan alam sekitar, saya berdasarkan Palmer dan Neil 2003. Yang ini sangat lama. Tetapi untuk teori ataupun model kita guna yang terbaru, tetapi untuk teori tiada salah kalau kita menggunakan teori Palmer and Neil 2003 ini, kerana ia berkata pendidikan alam sekitar itu adalah melibatkan ya, mengenai alam sekitar, untuk alam sekitar dan melalui alam sekitar ya, bagi tujuan meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman tentang pengurusan alam semula jadi dengan bijaksana. Okey, para penonton sekalian ya, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan sorotan literature. Yang ini ya, saya tunjuk di sini ya, dah kertas ni pun dah kuning dah daripada graduate school UPM ya. Ini adalah komen daripada pemeriksa saya, yang mana saya nak baca sedikit lah, yang boleh saya kongsi ya. Komen atau ulasan daripada pemeriksa saya. Untuk sorotan literatur, calon telah menjalan sorotan kajian dengan begitu baik ya, dengan membentangkan teori, model dan konsep yang berkaitan disusuli oleh sorotan kajian terdahulu ya. Kesemua aspek perbincangan ini digarap dengan baik untuk membentuk kerangka konseptual kajian. Ini merupakan antara penulisan sorotan literatur terbaik yang wajar dijadikan contoh. Jadi saya sangat bersyukur ya tuan-tuan dan puan-puan para hadirin dan bakal-bakal pelajar PhD ya. Kerana kalau tengok ya, ini di depan saya ada tesis saya ya. Begitu ya, tebal ya tesis saya. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ya, saya nak maklumkan kenapa pemeriksa memberi komen sebegitu ya terhadap literature review saya. Untuk makluman ya, untuk pengenalan saya cuma ada 34 muka surat bab 1. Tapi untuk sorotan literature ataupun literature review saya bab 2 saya, daripada start muka surat 35 sampailah muka surat 157. Maksudnya tesis saya ni, saya memang fokus kepada literature review.
Sebab tu saya mendapat komen yang sangat baiklah daripada pemeriksa. Kerana apa? Saya membincangkan sangat detail, satu, tentang pendidikan alam sekitar tu sendiri. Yang kedua, tentang efikasi kendiri. Jadi saya menggunakan teori Alfred Bandura, ya, tetapi saya kupaskan juga teori, model, konsep daripada penyelidik yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, saya ada juga konsep kepimpinan instruksional daripada model Harlinger dan Murphy. Jadi bermakna ada 3 perkara yang saya discuss sangat detail, sebab itulah bab 2 saya sangat tebal, ya, sangat tebal. Okey, dan di sini saya nak berkongsi sedikitlah, ya. Apabila kita menulis tesis kita, ya, para hadirin sekalian, tadi saya dah tunjuk dah objektif. Kalau kita ada 6 objektif, kita mesti ada 6 persoalan kajian. Dan kita juga mesti ada hipotesis kajian. Bila kita menulis, ya, bila kita menulis di chapter 4 dan chapter 5, setiap objektif itu perlu dibincang dengan begitu terperinci, begitu sistematik, begitu berstruktur, supaya penyalia kita ataupun examiner kita membaca tesis kita dan dia boleh follow step by step, one by one. Ya, jangan kita tulis tu kita pergi campur adukkan antara objektif 1, objektif 2, persoalan kajian. Itu yang saya juga mendapat komen yang baik, yang mana tesis saya ini mesra pembaca. Saya juga mendapat komen, ya, daripada examiner saya, ini merupakan satu tesis yang mesra pembaca, ya. Okey. Jadi berbalik kepada slide saya. Ini yang saya nak bagi tips, ya. Okey, jadi untuk alam sekitar saya kupas dengan terperinci teori daripada Palmer and Neil. Okey, next. Next, ya, urus setia. Okey, boleh. Jadi untuk efikasikan diri Bandura 1986. Okey, next. Saya juga mengejar masa, ya, sebab saya hanya diberi 1 jam saja. Dan untuk instructional leadership atau kepimpinan pengajaran adalah berdasarkan Harlinger dan Murphy, ya, tahun 1986, ya. Okey, next. Okey, metodologi kajian saya rawak mudah berserta, ya, pemilihan zon, subjek dan sampel kajian berdasarkan kita kata sampling rawak, ya, rawak. Orang kata saya gunakan saya tak boleh pergi kepada semua sekolah di Malaysia. Jadi saya startkan dengan saya tetapkan 5 zon. Utara, Tengah, Selatan, Timur dan Malaysia. Jadi satu negeri di sekolah menengah tu saya hanya pilih satu negeri mewakili satu zon, ya. Jadi saya dapat 300 orang guru sekolah menengah harian di Malaysia, ya. Iaitu saya telah edar, ya, pada masa dulu kita tak adalah guna Google Form lagi, online lagi, kan. Jadi saya post lah, ya, soal selidik itu menggunakan alamat fakulti, ya. Jadi daripada 283 borang yang dapat, saya edar 300, dikumpulkan 283, 94.3 dan saya analisis 87.7%, ya. Jadi saya tidak analisis semua sebab ada yang tidak menjawab dengan sepenuh. Dia skip je. Jadi bila jawapan soal selidik yang kita terima tu tak lengkap, maka kita kena tolak ke tepi lah, ya. Kita tak boleh ambil soal selidik tu untuk dianalisis, ya. Okay, next. Okay, jadi sampel kajian saya, ya. Okay, ini pun lebih kepada teknikal, boleh skip yang ini. Next. Okay, yang ini pun boleh skip. Kriteria pemilihan subjek kajian, ini yang saya sebut tadi tu, ya. Daripada zon, saya tetapkan satu negeri dan saya pilih sekolah bandar dan luar bandar. Jadi saya dapatlah responden sebanyak 300, ya. Okay, next. Okay, ini pun juga next, saya dah sebutkan sebentar tadi.
kita pergi kepada kerangka ya. Jadi tadi saya dah bagi tahu berdasarkan objektif kajian saya, kita ada faktor responden ataupun faktor latar belakang guru dan lokasi sekolah. Saya pecahkan kepada dua sahaja, sama ada bandar atau luar bandar. Dan berkaitan dengan alam sekitar ada pengetahuan, sikap, kesedaran dan juga kepimpinan instruksional pengetua. Ya, dari persepsi guru. Ya, kalau guru nak buat aktiviti, guru nak bawa pelajar pergi hiking, guru nak bawa pelajar untuk pergi berkebun ya, atau guru nak bawa pelajar pergi tengok pusat santuari penyu, adakah dari segi kepimpinan pengetua menyokong aktiviti guru itu? Sebab tu saya kena masukkan elemen kepimpinan kat situ. Ya, okey. Yang ini semuanya adalah faktor IV, independent variable, manakala efikasi kendiri itu saya letakkan sebagai faktor dependent variable. Jadi adakah semua yang kita letakkan dekat IV itu dapat mengukur DV kita? Ya, jadi efikasi kendiri guru terhadap penerapan nilai-nilai pendidikan alam sekitar. Ya, okay, next. Okey, ini pun boleh skip ya. Saya menggunakan peratus komen ya untuk menetapkan tahap tu berdasarkan sangat lemah, sederhana dan tinggi. Untuk sikap, efikasi, kesedaran dan kepimpinan pula saya letakkan kalau bersikap negatif, bersikap neutral atau bersikap positif. Manakala untuk efikasi, kesedaran dan kepimpinan adalah rendah, sederhana dan tinggi. Jadi ini adalah keseluruhan dapatan kajian ya. So dari segi keseluruhannya kita dapati sederhana ya. Untuk tahap pengetahuan guru-guru adalah sederhana iaitu sebanyak 82.1% ya. Okay, next. Saya bincang berkaitan dengan keseluruhan sahaja. Kemudian sikap guru terhadap alam sekitar pula positif ya, iaitu daripada seramai responden saya 263 orang ya. Jadi 241 menunjukkan sikap yang positif terhadap alam sekitar. Yang negatif tak ada, yang natural sikit saja, iaitu seramai 22 orang. Okay, next. Okey, manakala kesedaran guru-guru sekolah menengah terhadap pendidikan alam sekitar ni adalah sederhana, iaitu sebanyak 53.6% sahaja. 141 orang. Yang tinggi 116 orang. Yang rendah seramai 6 orang iaitu 2.3%. Yang mana minnya adalah 3.6 daripada 5 ya. Okey, next. Okey, yang ini tahap kepimpinan ya, keinstruksional pengetua. Saya fokus kepada keseluruhan saja sebab dia ada 3 dimensi ya. 3 dimensi yang itu sangat detail lah. Saya rasa tak sempat lah saya nak bincang dapatan kajian saya yang detail. So tahap kepimpinan instruksional pengetua dari persepsi guru ya, guru yang menilai pengetuanya adalah sederhana juga, iaitu dengan minnya 3.36 min dan peratusnya 52.5 orang, dan daripada 263 responden saya 138 orang yang berada pada tahap sederhana ya. Okey, next. Kemudian efikasi kendiri guru terhadap penerapan alam sekitar juga sederhana, iaitu minnya 3.53, peratusnya 74.5, manakala bilangan responden yang berada pada tahap sederhana daripada 263 orang hanyalah adalah 196 orang. Paling tinggi berada pada tahap sederhana. Yang berada pada tahap tinggi hanya 67 orang sahaja. Okay, next. Okey, perbezaan signifikan pula. Okey, yang ini saya rasa boleh skip. Yang ini perbezaan antara guru lelaki dan guru perempuan. Ya, guru perempuan bilangannya lebih tinggi. Ya, keseluruhannya responden saya memiliki master, memiliki ijazah sarjana muda lah 232. Ini dari segi latar belakang guru dan juga lokasi sekolah ya. Okey, next. Okey, yang ni juga boleh skip. Sebab tak perlu detail sangat ya. Okey, umur. Next. Next ya, Cik Rustia, Cik Sukiman.
Boleh skip yang ini ya, tempoh juga boleh skip. Okey, jadi hubungan signifikan ya antara efikasi kendiri guru dengan faktor yang dikaji, kita lihat ya bahawa kelayakan akademik ya. Jadi nilai P-nya 0.17 ya. Jadi mempunyai hubungan signifikan kelayakan akademik dengan efikasi kendiri. Bermakna semakin tinggi tahap akademik guru ataupun responden, maka efikasi kendiri, kemampuannya, ya pertimbangannya dan juga apa tu kita kata keboleh laksanaan dia terhadap untuk menerapkan nilai-nilai alam sekitar juga tinggi atau dia mempunyai hubungan hubungan yang signifikan. Begitu juga dengan sikap sebab kita tengok nilai P-nya 0.00, sikap, kesedaran ya, kepimpinan instruksional di bawah dimensi 1, 2 dan 3 mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala faktor-faktor lain seperti pengalaman mengajar ya, makin lama cikgu mengajar, makin efikasikan dirinya tinggi, itu tak ada hubungan signifikan ya. Okey, next. Begitu juga dengan regresi ya ataupun regression linear berganda ya yang saya gunakan. So kalau kita tengok ya dari segi kesedaran, sikap guru, umur, kelayakan akademik ya sekali lagi, dan juga faktor kepimpinan instruksional pengetua ya yang berwarna biru itu mempunyai hubungan mempunyai pengaruh terhadap efikasi kendiri guru. Maksudnya kalau guru mempunyai kesedaran, maka faktor kesedaran itu mempengaruhi efikasi kendiri guru untuk menerapkan alam sekitar, nilai-nilai alam sekitar kepada murid-muridnya. Begitu juga kalau guru itu mempunyai sikap yang tinggi, jadi sikap ini mempunyai pengaruh kepada guru untuk melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai alam sekitar kepada murid. Begitu juga dengan umur, kelayakan akademik dan juga faktor kepimpinan pengetua. Jadi kalau pengetua memberi sokongan ya, pengetua mempunyai apa kita kata menyokong walaupun bukan dari segi kewangan tapi moral support untuk guru melaksanakan, maka itu akan mempengaruhi efikasi kendiri guru terhadap pelaksanaan pendidikan alam sekitar Okay, next. Jadi model kajian saya ini mendapati bahawa 34.4% ya variance efikasi kendiri guru, umur guru, kelayakan akademik guru, kesedaran dan kepimpinan instruksional pengetua untuk dimensi 3 dan dimensi 2 mempunyai pengaruh efikasi kendiri ke guru untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan alam sekitar Jadi ini final model selepas saya buat kajian, maka inilah hasilnya ataupun outputnya ataupun outcome tesis yang saya jalankan ini, kajian yang saya jalankan ini. Jadi kita sebagai pihak pengurusan ataupun pihak pentadbir ataupun pihak stakeholders lah. Jadi kita kena tingkatkan dulu pengetahuan di sini tidak mempengaruhi sebab knowledge tu kita boleh dapat di mana-mana. Walaupun kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, tapi kesedaran tu yang penting. Kesedaran, sikap, kelayakan akademik. Kelayakan akademik tu kalau kita compare guru yang ada diploma, yang ada ijazah, yang ada master, yang ada PhD, makin tinggi faktor latar belakang akademik kita, makin tinggilah kita nak menerapkan, makin tinggi efikasikan diri kita, makin kita nak ada usaha untuk menerapkan nilai alam sekitar kepada murid-murid kita. Ini telah terbukti berdasarkan kajian yang telah saya jalankan. Begitu juga dengan faktor kepimpinan instruksional pengetua tadi Okay, next. Saya rasa kita dah masuk kepada kesimpulan. Jadi efikasi kendiri guru memainkan peranan yang penting dalam proses pelaksanaan pendidikan alam sekitar. Keupayaan guru dalam melaksanakan pendidikan alam sekitar adalah bergantung kepada tahap kesedaran dan sikap guru. Walaupun ilmu pengetahuan tu penting, tetapi kita ada ilmu. Tapi kalau tak adanya kesedaran, tak wujudnya tindakan dan sikap, maka efikasi kita, usaha kita nak menerapkan nilai alam sekitar tu tak akan berlaku. Ilmu sahaja maksudnya di sini tak cukup.
Ilmu saja tak cukup ya. Jadi guru yang muda dan berkelayakan ijazah sarjana lebih berefikasi berbanding guru yang senior dan berkelayakan ijazah sarjana muda. Itu sebab saya dapat tadi model saya tadi umur tu. Maknanya guru yang muda ni dia lebih fresh, dia lebih energetik ya, dan dia lebih mempunyai apa kita kata nak memelihara alam sekitar, semangat ya, dan nilai-nilai nak memelihara alam sekitar tu lebih tinggi daripada guru-guru yang agak senior lah, yang agak berumur dan juga yang hanya ada kelayakan akademik di peringkat degree sahaja ya. Jadi guru juga memerlukan kerjasama dan sokongan daripada pemimpin sekolah, terutamanya pengetua, guru besar ya, untuk menjalankan program atau aktiviti-aktiviti alam sekitar di sekolah. Macam saya kata, kita kutip barang-barang kita semula, kita buat craft ya, kita gunakan apa kita kata barang-barang plastik. Yang barang-barang plastik terutamanya tuan-tuan dan puan-puan adalah barang yang sangat mencemarkan alam kita. Kalau kita tengok sungai, kalau kita pergi pantai, kalau kita pergi laut, kalau kita tengok longkang, kalau kita pergi ke mana-mana tempat je kan, botol-botol plastik ni bersepah di merata-rata tempat, dan bahan-bahan chemical yang dibuat daripada plastik ni mengambil masa berpuluhan tahun, malah beribuan tahun untuk dia lupus, untuk dia urai, sebab dia bukan daripada bahan organik ya. Begitu jugalah dengan face mask ya. Sekarang ni akibat daripada COVID, kita tengok merata-rata orang buang face mask ya, kita kata pelitup muka, dan bahan polystyrene ya, polyester ya, bahan yang digunakan untuk buat face mask ini tidak mudah terurai di udara ya. Kalau kita buang dekat tempat pelupusan sampah pun, kita akan tengok terlalu banyak sekarang ni sisa-sisa sampah daripada plastik dan juga face mask. Jadi sebab itu kita kena mendidik murid-murid sekolah kita supaya buang di tempat yang betul. Kalau plastik tu, botol-botol plastik tu kita recycle, kita letak tanah, kita tanam toge, tanam sayur dan sebagainya. Kita guna semula bahan-bahan plastik ni daripada kita buang Okey, jadi guru memerlukan kerjasama, sokongan daripada ibu bapa daripada komuniti, daripada pemimpin sekolah untuk kita laksanakan program-program dan aktiviti alam sekitar yang mudah di sekolah-sekolah. Justru itu pihak yang berkepentingan haruslah mengambil kira hasil daripada kajian ini supaya memberi peluang yang sama rata dan sama adil kepada semua guru untuk meneroka bidang pendidikan alam sekitar supaya tahap kesedaran dan sikap guru dapat dipertingkatkan lagi. Jadi kita kata we have to educate our warga kita punya warga kita. Jadi kalau guru sudah mempunyai kesedaran dan sikap yang tinggi, maka mudahlah kita nak mendidik murid-murid di sekolah kita supaya murid-murid ini apabila mereka dewasa, mereka akan jadi jurutera, mereka akan jadi pensyarah, mereka akan jadi developer, mereka akan jadi kontraktor, mereka akan jadi businessman. Jadi kalau kita sudah tanam nilai-nilai supaya sayang kepada alam sekitar, memelihara hutan dan sungai, laut dan sumber air kita terutamanya, maka mereka akan lebih prihatin apabila mereka nak melakukan sesuatu tindakan Okey, jadi kita kena seimbanglah untuk pembangunan dan juga untuk pendidikan alam sekitar. Okey, next. Dah habis saya punya slide Jadi tuan ada lagi tak urus dia? Atau ini slide yang terakhir? Okey. Jadi sumbangan kajian saya ini saya kajian ini menyumbangkan pengetahuan yang sangat berguna kepada para guru khasnya dan masyarakat amnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai alam sekitar dalam proses PDP, dalam kehidupan seharian, dalam usaha negara untuk memelihara alam semula jadi dan mengekalkan pembangunan mampan. Yang sekarang ini kita ada SDG, Standard Development Goal, ada 17 pillars ataupun 17 prinsip di bawah pembangunan lestari mampan 2030 Jadi kajian ini saya rasa sangat relevan walaupun saya dah buat pada tahun 2008 sampai 2012, tetapi masih relevan pada hari ini kerana kita lihat masalah alam sekitar kita, kadar pembebasan pencemaran udara kita makin tinggi, climate change
perubahan iklim dan juga berlakunya climate change dan juga global warming, pemanasan global akibat daripada apa kita kata pembakaran terbuka, pembebasan asap melalui kilang kenderaan ya, dan juga peperangan yang berlaku ya, maka pembebasan gas-gas hijau ya, green effect gases ya, kesan rumah hijau ini kepada alam semula, jadi kita semakin meningkat. Dan dikatakan bahawa ya, apabila gas karbon monoksida kita ni terbebas ke udara, menyebabkan suhu kita semakin panas dan dia akan naik 1 darjah Celsius setiap dalam tempoh yang tertentu lah ya. Jadi di situ akan menyebabkan glasier atau ais kita cair di kutub utara, di kutub Arktik, di kutub selatan. Kenapa? Kerana dunia kita akibat daripada pemanasan global dan juga perubahan iklim yang tidak menentu, climate change dan global warming itu menyebabkan ais kita semakin mencair. Jadi apabila ais atau glasier ini semakin cair, bila dia cair itu dia akan berubah menjadi air, dia akan mengalir masuk ke laut. Jadi apabila air mengalir masuk ke laut, paras air laut kita ni semakin tinggi. Jadi dia akan menenggelamkan beberapa pulau yang ada di dunia ini. Sebab ini darat ya, ini pulau, tetapi disebabkan ais ya, glasier bongkah besar itu cair, maka dia akan cair, dia akan mengalir air itu masuk ke laut, paras air laut akan tinggi. Jadi bila tinggi, maka pulau-pulau kita akan jadi laut ya, sebab dah aras laut tu lebih tinggi. Dan begitu juga kalau kita tengok sekarang ini, punca air kita adalah daripada hutan, iaitu daripada hulu sungai ya. Jadi hulu sungai, kalau kita suka trekking, kita naik, kita panjat bukit atau gunung, sampai dekat puncak kita akan dapati ada air sungai ya, kita kata air mata air ya. Mata air ni, hulu sungai memang berpunca daripada tanah tinggi. Okey, air sungai ni akan menurun pergi ke tengah dan akhir sekali dekat hilir. Hilir ataupun muara sungai, di situ air tawar akan terus masuk ke dalam laut. Okay? Air sungai ni air tawar, tiba dekat muara ataupun kuala sungai, dia akan bertemu dengan laut dan akhirnya air sungai akan masuk jadi air masin, masuk ke laut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, saya ingin berkongsi ya. Apabila berlaku global warming, apabila berlaku climate change, tadi kita dah kata aras laut akan meningkat ya, sebab ais mencair. Besar kemungkinan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang ya, air sungai yang mengalir masuk ke laut, dia akan berubah. Berubah di mana nanti air laut pula akan masuk ke sungai. Cuba bayangkan sekarang ni air sungai masuk ke laut, air tawar bertemu dengan air masin. Besar kemungkinan akibat daripada global warming dan juga climate change tadi, air laut akan berubah, aliran akan berubah di mana, kat mana lagi dia nak pergi ya. Kalau tidak disebabkan aras tu semakin tinggi, maka air laut akan start mengalir masuk ke sungai. Jadi bila dah air laut masuk ke sungai, akan rosaklah pokok-pokok kat dalam hutan kita. Sebab itu kita tidak boleh buat pembangunan di kawasan tadahan air. Ya, dan oleh sebab itulah akan berlakunya kepala air. Ya, apabila pokok di kawasan hulu itu ditebang, maka kita tidak ada akar-akar yang boleh mencengkam tanah-tanah di kawasan bukit. Ya, pokok akan tumbang, akar tercabut semua, tanah menjadi longgar. Jadi disebabkan ranting-ranting dahan pokok itu akan jatuh ke laut, ke sungai, maka apabila berlakunya hujan dengan begitu lebat, maka air sungai dipenuh dengan pokok yang tumbang, ranting-ranting, puing-puing sampah sarap, maka sungai tidak dapat lagi menampung air, dia akan melimpah pergi ke tepi. Itu kita sudah alami. Dunia sudah alami. Bagaimana pula kalau 20-30 tahun tadi, yang ini berdasarkan kajian, tapi saya dah lupa berdasarkan kajian mana, besar kemungkinan air laut akan mengubah dia punya laluan, sungai pergi ke laut, nanti air laut akan masuk ke sungai. Maka pada masa itu,
malapetaka dan bencana alam yang lebih hebat akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa efeknya juga kepada haiwan? Kalau di sungai, haiwan-haiwan yang boleh hidup di air tawar boleh hidup. Tetapi apabila air sungai sudah menjadi air masin, maka of course lah biodiversity, flora, fauna, hidupan yang hidup di air tawar akan pupus, maka dia akan merubah satu biodiversity yang baru di sungai, akan ada hidupan yang hidup di air masin. Ini tidak mustahil akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita sebagai seorang guru, seorang pensyarah, orang yang terlibat dalam bidang pendidikan, kita tidak menerangkan perkara ini kepada murid-murid kita di sekolah. Kerana mereka lah, kita ni sampai masa umur kita 80, 90 itu pun sekiranya umur kita panjang, kita akan meninggalkan alam. Kita akan meninggal dunia lah. Jadi yang akan meneruskan kehidupan ni adalah anak cucu cicit kita. Jadi kalau kita sekarang ni merosakkan alam sekitar, kita tak pelihara, kita tak jaga dengan begitu bersungguh-sungguh, maka yang akan menjadi mangsa ialah anak cucu cicit generasi yang akan datang. Bagaimana kehidupan mereka nanti, mereka akan berhadapan apabila sudah tidak lagi ada air bersih, sudah tidak ada lagi air tawar, sudah tidak ada dunia kita, muka bumi kita nanti penuh dengan air masin. Dan kita boleh proses sebenarnya, tapi proses itu mengambil masa yang lama lah. Sekarang ni kita dapat sumber daripada mata air, kita dapat daripada perigi, airnya sangat bersih, even kita nak minum terus pun boleh. Tetapi sekiranya kita tak bendung, kita tak jaga alam sekitar, maka global warming, climate change, perubahan iklim, kita tidak kawal, maka sekitar alam semula jadi kita akan merubah totally, merubah, maksudnya biodiversity kita, alam semula jadi kita boleh turn 360 degree. Adakah itu yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu cicit kita? Sebab itulah kesedaran, pengetahuan, sikap, nilai-nilai sangat penting. Sekarang ni kita pergi shopping mall, kita dah tak bawa plastik bag, tetapi kita masih juga menggunakan botol-botol plastik dalam minuman. Kalau kertas tak apa, tuan-tuan dan puan-puan, paper bag, cup atau cawan daripada kertas tak apa, sebab itu boleh di-recycle dan dia organik, senang, mudah, tidak mengambil masa yang lama. Tetapi plastik ni, plastik, bahan-bahan daripada plastik ni, kita mengambil masa yang lama untuk terurai, untuk diuraikan dan untuk kita hancurkan, sebab dia dibuat daripada bahan chemical. Dan inilah yang akan merosakkan alam sekitar kita. Baik, saya ada sedikit lagi masa, lebih kurang dalam 8 minit. Jadi saya juga nak berkongsi dengan pelajar-pelajar yang sedang menyambung pengajian di peringkat PhD atau di peringkat sarjana. Ini pengalaman saya sendiri. Apabila saya sudah siap chapter 1, chapter 2, chapter 3, apabila saya sedang menganalisis data saya, iaitu saya sedang menulis chapter 4, saya dapatan saya itu tidak menyokong literature review. Maka saya mengambil masa lebih kurang sebulan ke 2 bulan untuk saya reverse balik chapter 1, chapter 2, chapter 3 saya. Di mana saya mengubah balik objektif, saya mengubah balik latar belakang kajian, saya mengubah balik objektif, saya mengubah balik literature. Kerana dapatan kajian itu tidak menyokong literature review. Kenapa saya mengubah? Sebab kita perlu menulis kesimpulan dekat chapter 5. Jadi chapter 5 saya itu, saya come up balik dengan, saya recap balik model kajian. Lepas kita dah dapat data, kita dah dapat dapatan kajian, jadi apakah model kajian yang kita nak propose? Kalau di awal hari tu di chapter 1 saya dapati ada isu kenapa cikgu tidak dapat melaksanakan nilai-nilai pendidikan alam sekitar di sekolah, kerana dasar tu turun secara top to bottom. Kita ada dasar pendidikan alam sekitar, kita ada buku panduan, tetapi cikgu-cikgu ini tidak diberi pendedahan, tidak diberi kursus, tidak diberi bengkel untuk melaksanakan pendidikan alam sekitar. Maka di situ ada gap. Yang itu yang saya panggil knowledge gap.
Jadi bila saya dah buat kajian, saya dah dapat dapatan kajian, maka gap itu saya dapat tutup. Jadi di sini untuk saya tunjukkan di sini ini model kajian dan di sini adalah knowledge gap dia. Knowledge gap dia. Jadi saya recap balik lah. Saya recap balik dan saya terjemah dan saya tulis balik dekat chapter 5. Kalau kita tinggal saja model kajian kita, tambah kita tutup balik gap itu, di situ bukan satu hasil penulisan yang baik. Di sini saya nak bagi tips ya. Kita kena recap balik. Apa yang kita propose dekat chapter 1, dekat chapter 2, dekat chapter 3 tu, bila tiba dekat chapter 5, kita kena ulang balik dan kita kena hasil daripada dapatan kajian ini mendapati bahawa cikgu ataupun guru responden saya responden kajian ini mendapati bahawa guru harus diberi galakan, pendedahan, latihan khusus yang secukupnya untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan alam sekitar. Jadi kalau boleh antara KPM, pengetua, guru dan murid itu jangan ada gap. Jika ada gap, di situlah kita kena tutup kelompongan itu. Dan kita harus ada smart partnership, kita harus ada networking, kita harus amalkan dasar sekolah terbuka, jabatan kerajaan, pihak swasta, badan korporat. Sekolah juga perlu dapat bantuan kepakaran daripada IPTA, IPTS. Barulah cikgu mendapat sokongan dari pelbagai pihak, terutama sekali daripada pihak-pihak yang swasta ni, macam Shell macam syarikat-syarikat daripada telekomunikasi, kerana mereka ada sedikit peruntukan CSR mereka, iaitu corporate sumbangan-sumbangan corporate mereka bagi mengelakkan mereka daripada orang kata membayar cukai yang tinggi. Mereka memberi sedikit peruntukan untuk sektor-sektor pendidikan, mereka punya CSR mereka lah. Jadi di situ kita boleh buat paperwork, cikgu buat paperwork, sekolah buat paperwork, mohon peruntukan dengan syarikat-syarikat swasta macam Shell ke Petronas ke, mereka sangat membantu kalau sekolah nak buat program berkaitan alam sekitar. Jadi bila ada pihak-pihak di sekeliling kita yang sanggup bantu sekolah, maka bolehlah kita laksanakan pelbagai program untuk kita menerapkan nilai-nilai alam sekitar kepada murid-murid kita ya. Okey, lagi satu tips yang saya nak kongsi dengan para penonton ialah di setiap chapter bab saya ini, saya akan buat satu graf. Bukan satu graf, macam satu saya nak berkongsi, tapi ini saya tak terjemahkan dalam slide saya kan. Jadi saya akan buat rajah ini contoh kalau bab 2 saya, ini rajah ini ialah bab 2 saya. Bab 2 bab 2 sorotan literature ada pendahuluan. Selepas pendahuluan, saya akan mulakan setiap bab saya dengan rumusan topik-topik yang saya akan masukkan dalam bab 2 saya dan saya terjemahkan dalam graf macam ni. Sebab itulah saya mendapat komen daripada examiner, tesis saya ni mesra pembaca. Dia kata reader friendly reader. Selalu kita dengar user friendly, ini reader friendly, mesra pembaca. Sebab bila dia tengok saja rajah rumusan apa yang saya nak bincang dalam bab 2, bab 3, bab 4, jadi dia dah boleh dapat gambaran apa yang saya nak tulis di dalam setiap bab saya. Itu tips Jadi biarlah tesis kita ni walaupun tebal, tapi pemeriksa kita tak jemu baca. Jangan tebal, dia pun boring nak baca tesis kita sebab baca tesis ni, nak menilai ni bukan satu pekerjaan yang menyeronokkan kalau kita jadi supervisor. Dan satu lagi saya nak berkongsi, kita jangan banyak menulis dalam bentuk ayat Okey, di muka surat 140 tajuk bab 2 saya membuat rumusan tengok ni rumusan, iaitu rumusan kajian terdahulu mengenai efikasikan diri guru. Okey, saya senaraikan siapa penyelidik dan saya rumuskan
apa dapatan penyelidik tersebut. Contoh, sebab saya fokus efikasikan diri ni walaupun teorinya daripada Alfred Bandura, tetapi saya kaji juga dapatan daripada researcher yang lain. Contoh, Shahid and Thompson 2001. Kaum perempuan mempunyai efikasi kendiri tinggi dalam kedua-dua efikasi guru, personal dan umum. Kita ambil ringkas saja apa penyelidik tu punya dapatan. Kemudian Edward Green and Lyons, tidak wujud perbezaan efikasi kendiri guru yang signifikan dengan tahap kelulusan akademik. Kemudian daripada Sazali 2004, wujud pengaruh efikasi kendiri guru besar terhadap efikasi kolektif guru. Jadi saya terjemahkan ringkasan yang saya dah tulis tu dalam bentuk rumusan. Jadi examiner senanglah nak baca. Tapi nak buat ni, tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton, perlukan kesabaran yang tinggi, kesungguhan yang tinggi, dan kita mesti kritikal. Sebab tu saya baca tadi kenapa examiner puji literature review saya. Sebab saya memang meletakkan tahap kesungguhan saya, tenaga saya, masa saya dan pemikiran saya begitu tinggi untuk saya terjemahkan semua jurnal-jurnal, buku-buku, bahan-bahan yang saya baca. Saya bukan ambil bulat-bulat. Saya tak ambil bulat-bulat. Kalau saya ambil bulat-bulat, saya tak boleh hasilkan literature yang begitu mantap macam ni. Dan saya ada 3 perkara. Pendidikan alam sekitar 1 perkara, instructional leadership 1 perkara, kepimpinan instructional dan efikasi kendiri. Ada 3 aspek dalam tesis saya. Saya bukan fokus alam sekitar. Walaupun bidang saya pendidikan alam sekitar, tapi saya gabung jalin. Saya nak lihat ada tak efikasi kendiri, ada tak sokongan kepimpinan instruksional daripada pihak pengurusan sekolah. Jadi itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak berkongsi untuk wacana ilmiah pada kali ini. Sekiranya ada persoalannya, ada soalan ingin bertanya, saya rasa bolehlah diletakkan di ruang chatting ataupun boleh email kepada saya drmmyusof@gmail.com. Boleh email kepada saya dan juga boleh berhubung dengan saya lah. Saya sekarang ni berkhidmat di IPG Campus Dong Hussein On, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh Google boleh Google di IPG di IPGM juga boleh tengok nama saya dekat directory KPM, boleh dapat email rasmi saya. Saya rasa tak susah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak menghubungi saya untuk mendapatkan tips, terutama sekali dari segi penulisan tesis. Bagaimana kita nak dapatkan sebuah tesis yang mesra pembaca, dan kita mendapat komen yang baik daripada examiner kita. Itu yang kita nak. Dan satu lagi tips sebelum saya berakhir, sepanjang saya menjadi pelajar PhD, saya telah banyak membuat pembentangan. Walaupun sebenarnya saya belum dapat collect data, saya belum dapat dapatan, tetapi disebabkan literature saya, literature review saya yang mantap, ada 3 aspek tadi, saya sebenarnya boleh buat banyak konsep paper. Jadi ini antara kertas-kertas penyelidikan ataupun artikel-artikel, conference yang dapat saya bentang walaupun tesis saya belum siap. Itu kelebihan yang kita dapat apabila kita banyak membaca. Sebenarnya nak buat tesis ni tuan-tuan dan puan-puan, at least 100 jurnal, 100 buku, 100 artikel, 100 bahan internet, dasar, semua kita kena baca. Apabila kita banyak membaca, sebenarnya bahan-bahan itulah yang membantu kita untuk kita mengolah hasil penulisan penyelidikan dan kita dapat menghasilkan tesis yang bermutu tinggi. Walaupun kajian ni dah agak lama, tapi bila saya bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak ianya masih lagi relevan hingga ke hari ini. Jadi kita jangan lokek apa kita kata, jangan malas lah, jangan malas, jangan berkira. Jadi saya selalunya tidur awal. Apabila keluarga saya dah tidur, sebab saya syukur sebab saya cuti, saya dapat cuti belajar.
Kemudian saya akan bangun pada pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi dan pada masa itulah untuk saya menulis, saya mendapat ilham. Jadi saya mengambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada suami, anak-anak, mak ayah saya, arwah ayah saya meninggal semasa saya sedang belajar. Mak saya masih ada lagi, kepada rakan-rakan, kepada KPM, kepada pengarah maktab perguruan Ipoh. Pada masa saya belajar PhD, saya adalah pensyarah IPG Ipoh. Semua warga IPG Ipoh yang telah memberi sokongan untuk saya menyiapkan PhD saya. Dan kepada JPPI dan juga kepada Cik Sukiman yang menjaga teknikal saya pada pagi ini, kepada Dr. Halif teruskan kita melaksanakan program wacana ilmiah ini merupakan satu program yang sangat bagus yang memberi ilmu perkongsian pengalaman kepada bakal-bakal PhD. Jadi sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya kongsi pada pagi ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyiapkan PhD di luar sana. Good luck, all the best, selamat maju jaya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sukses dalam pengajian PhD. Semoga dapat bergelar Doktor Falsafah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.